Ini kita nak berkongsi pula berkaitan dengan insiden jatuhan serpihan roket Long March 5B baru-baru ini, mana menggemparkan juga. Ada yang membuat spekulasi yang pelbagai, tapi penjelasannya pada waktu ini kita bersama dengan pakarnya. Jadi kita bawakan pada waktu ini iaitu geospesialis, iaitu Haji Azli Kamil Napiah yang merupakan Ketua Pengarah Agensi Angkasa Malaysia MAISA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Hani, Antaren. Ya, okey. Pertama sekali berkenaan dengan apa yang berlaku baru-baru ini, kita boleh jelaskan terlebih dahulu kerana difahamkan sebenarnya ini merupakan satu situasi yang memang telah diawasi sejak 24 Julai lalu difahamkan. Jadi kalau kita boleh jelaskan lebih lanjut untuk semua lebih cakna tentang apa sebenarnya yang berlaku baru-baru ini. Silakan. Okey, negara China telah melancarkan satu roket untuk membawa modul makmal yang akan dihantar ke stesen angkasa mereka di angkasa lepas. So ini adalah merupakan pelancaran yang ketiga mereka laksanakan. Walau bagaimanapun proses pelancaran mereka itu dari segi teknologinya agak berbeza dengan negara-negara lain, ya. Jadi apabila roket itu dilancarkan, modul thrust kepada roket itu tidak terlalu tinggi di angkasa. Ya, dia bersekitar dalam 298 km daripada permukaan bumi. Ini sebenarnya memberikan sedikit risikolah apabila kerangka modul itu nanti selepas dia melepaskan modul lab yang akan dipasang, kerangka pembawa itu dia akan mengorbit menghampiri garisan graviti dan atmosfera bumi lah. Jadi ini sebenarnya yang kita pantau sejak pelancaran pada 24 Julai tempoh hari. So jadi pergerakan ini modul yang dikira sebagai sisa kepada roket ini, dia mengorbit bumi. Beberapa kali dah mengorbit. Walaupun pemantauan diteruskan untuk melihat bila dia akan masuk ke ruang udara atmosfera bumi. Dan itulah kita pantau berdasarkan pengalaman kita memantau dua pelancaran roket yang lepas oleh negara China. Kita dapat jangkakan hanya selepas serpihan ini memasuki atmosfera bumi. Dan kita boleh jangkakan di mana dia akan jatuh. Dan ini dapat kita tumpukan apabila kita melihat pergerakan itu menghampiri atmosfera pada 30 Julai, lebih kurang dalam pukul 12.55. So daripada situ kita nak melihat di manakah trajektori yang bakal perjalanan sisa itu sehingga dia jatuh ke permukaan bumi. Jadi kita melihat laluan itu melintasi Indonesia, Borneo dan juga hampir ke Filipina. Dan kita dapat juga menjangkakan serpihan ini sebenarnya kalau secara teknikalnya dia harus terbakar sepenuhnya semasa di atmosfera. Ya, kerana bahan-bahan yang digunakan untuk membuat roket ini dia akan mudah terbakar apabila berlaku geseran di atmosfera. Walau bagaimanapun, oleh kerana roket negara China ini memiliki saiz yang lebih besar dan ini berkemungkinan pembakaran itu tidak lengkap dan tidak habis. Jadi sisa-sisa itulah yang kita pantau supaya ia tidak jatuh dan membinasakan apa yang ada di permukaan bumi lah. Jadi apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengelakkan daripada sekiranya ada serpihan yang masih belum terbakar mengakibatkan apa-apa kerosakan pada harta benda ataupun mengancam nyawa dan juga memberi sedikit situasi yang agak genting kerana ini juga boleh dianggap sebagai insiden antarabangsa juga jika difikirkan. Apakah langkah-langkah yang boleh kita ambil untuk mengelak daripada situasi di mana bahaya ditimbulkan daripada serpihan ini berlaku di negara kita? Ya, perlu kita fahami bahawa proses kemasukan serpihan roket ini dia hanya berlaku dalam tempoh beberapa minit atau kurang daripada sejam lah kalau saya boleh katakan. So bermakna kalau peristiwa itu berlaku pada 12.55, paling banyak pun dia akan habis nanti dalam tempoh setengah jam.
So tidak akan ada lagi butiran-butiran yang akan jatuh selepas itu. Melainkan ada satu proses pelancaran roket yang baru. Itu kemudian. So saya boleh beri jaminan itu bahawa proses serpihan-serpihan yang terbakar di udara itu telah tidak ada lagi. Baik. Hanya dalam tempoh dalam kurang dari sejam semasa re-entry berkenaan. Baik. So, jadi itu yang kita boleh bagi jaminan lah dari aspek kebimbangan sekiranya ada berlaku lagi. Okey, seperti mana dimaklumkan, ini bukan perkara yang baru. Sebenarnya dah 3 kali teknologi membabitkan negara China itu jatuh ke bumi selepas ini dilancarkan. Tapi dalam masa yang sama juga, ramalan pun dah dibuat akan jatuh di mana. Dan katanya tepat maknanya dari segi aspek persediaan tu sebelum ia jatuh ke bumi, bila dah ada ramalan yang seperti itu, maknanya akan dimaklumkan ke kawasan sekitar ataupun bagaimana sebenarnya? Ya, untuk makluman, pihak Kementerian Sains dan Teknologi melalui MAISA, kita telah pun mewar-warkan peristiwa ini kepada publik, iaitu besar kemungkinan serpihan-serpihan ini akan sampai ke bumi di antara 30 Julai sehingga 1 Ogos. So jadi ini yang kita dapat beri ramalan lah, bukan saja kita tetapi seluruh agensi pemantau di seluruh dunia, termasuk NASA, termasuk yang mempunyai roket itu sendiri, iaitu China Space Agency, dan juga Aerospace Corporation yang memantau setiap pergerakan debris yang memasuki permukaan bumi. So jadi hanya kita tidak dapat tepat di mana lokasi yang sebenarnya dia akan sampai, sehingga lebih kurang sejam sebelum serpihan itu memasuki atmosfer bumi. Jadi berdasarkan pada perkiraan itu, kita dah dapat jangkakan dia akan jatuh ke lautan Sulu, dan memang benarlah malam itu, dan sebahagian besarnya telah jatuh di lautan Sulu, dan ia turut disahkan oleh mempunyai roket itulah, iaitu agensi angkasa China. Baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Juruspesialis Tuan Haji yang telah sudi untuk bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia, memberi sedikit pencerahan tentang isu ini yang pasti merisaukan juga jika kita bayangkan. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi. Ya. Baik, jadi pastinya bukan meteor, bukan spaceship, bukan UFO. Bukan. Okey, tetapi ialah berkaitan dengan serpihan roket Long March 5B yang bukan pertama kali sebenarnya berlaku dan sebenarnya dipantau dari awal sebenarnya. Okey, baik, dan